Sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan patent, pertama sekali saya nak menceritakan dulu apakah dia IP. Sebab patent ini adalah salah satu elemen daripada intellectual property. Okay, IP ni diiktiraf sebagai property walaupun dia tidak boleh dipegang, tetapi dia dianggap sebagai property sebab dia boleh dijual, dibeli ataupun diwarisi kepada waris selepas kematian. IP ni adalah hak yang diberikan oleh kerajaan kepada orang-orang yang menghasilkan kerja-kerja kreatif. Jadi kerja-kerja kreatif ni banyaklah kategori dia. Jadi setiap satu kreativiti ni ada satu IP yang melindunginya. Sebagai contoh, untuk kreativiti kerja-kerja seni, ianya dilindungi oleh copyright. Kreativiti untuk engineering solution itu dilindungi oleh patent. Kalau kreativiti branding itu dilindungi oleh trademark. Kreativiti design itu dilindungi oleh industrial design. Untuk mendaftar patent, sesuatu itu mestilah menepati maksud invention. Apakah yang dimaksudkan dengan invention dalam buku akta patent? Okay, invention ni adalah satu solution to a specific technical problem. Dia mestilah satu penyelesaian teknikal kepada satu masalah. Okay, syarat yang kedua untuk patent mestilah ianya novelty. Apakah maksud novelty? Novelty bermaksud sesuatu penyelesaian itu tidak pernah didedahkan oleh sesiapa saja dalam dunia ni. Tak kisahlah di dalam negara ataupun luar negara ataupun dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, whatever bahasa pun yang ditulis ataupun didedahkan, itu dikira sebagai satu pendedahan. Okay, novelty ni perlu sebab government nak bagi hak patent ini kepada orang yang benar-benar original, orang yang dipanggil true inventor sahaja, bukan orang yang sekadar meniru ataupun ambil ciptaan orang lain dan siapa cepat daftar dia punya. Tak. Jadi ini adalah satu mekanisme penapisan untuk orang yang benar-benar layak saja boleh terima patent. Requirement yang ketiga adalah inventive step, ataupun dalam bahasa lainnya adalah obviousness. Walaupun novelty ialah maksudnya orang pertama yang mendedahkan sesuatu teknologi itu dalam dunia, tetapi sekiranya tak ada inventive step, akan berlakulah abusive kat situ. Sebagai contoh, menambah-nambah features-features baru semata-mata nak termasuk dalam golongan yang ada novelty. Sedangkan yang features yang ditambah itu tidak menyumbangkan pun kepada performance produk yang dihasilkan. Jadi inventive step ni adalah satu perkara yang pertamanya, dia bukanlah sekadar menggabungkan dua ciptaan yang telah ada tanpa ada synergistic effect. Maknanya A dah ada orang cipta, B dah ada orang cipta, digabungkan boleh menyelesaikan masalah A dan masalah B. Sekiranya penggabungan itu boleh menyelesaikan masalah ketiga, iaitu masalah C, ianya menepati syarat inventive step. Yang keduanya adalah features tambahan mestilah menyumbang kepada improvement dekat performance produk itu. Barulah ia dianggap menepati maksud inventive step. Syarat yang keempat adalah industrial applicable. Maksudnya, sekiranya sesuatu teknologi itu dibuat, ditulis dan dibaca oleh orang lain, bila diulang, dia akan memberikan result yang sama setiap kali. Itu barulah dianggap sebagai industrially applicable. Jadi sekiranya cukup syarat ini, pertama dia meets dengan the meaning of invention, dia ada problem to be solved, ada masalah teknikal yang cuba diselesaikan. Yang kedua, dia ada novelty, dia adalah orang yang pertama yang memperkenalkan teknologi tersebut dalam dunia ni. Yang kedua, ianya tidak obvious kepada orang yang dalam bidang tu.
Dan yang keempat, dia repeatable. Sekiranya orang yang dalam bidang tu baca, kemudian ulang, dia akan sentiasa memberi keputusan yang sama. Maka bolehlah dia dapatkan patent.